Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebisanan, salam sejahtera dan juga salam Malaysia Madani. Selamat datang saya ucapkan kepada hadirin dan hadirat sekalian ke dalam forum kita pada hari ini dengan tajuk komunikasi era digital sebagai wahana pemeliharaan bahasa dan pemangkin perpaduan madani pada hari ini. Sebelum itu, saya akan mengupas lebih lanjut tentang era digital. Era digital telah mengubah cara kita berinteraksi, bersosial dan berkomunikasi daripada surat kepada email, daripada berbual bersemuka kepada perbualan dalam talian. Dalam situasi ini, muncul berbagai soalan dan juga berspekulasi. Adakah komunikasi digital ini membantu memelihara bahasa kita atau sebenar mengancam? Dan sejauh mana ia mampu menjadi pemakin kepada perpaduan madani pada hari ini? Sebelum itu saya akan menambahkan lagi sedikit tentang tajuk kita ini bukan sahaja menjadi medium perantara kepada bahasa kebangsaan, tetapi ia juga mampu membawa imej yang baik kepada negara kita. Seterusnya saya akan perkenalkan panel-panel yang hadir pada hari ini. Panel yang pertama saya kenalkan Encik Darren Delendeni yang akan mengupas, membincangkan peranan komunikasi digital dalam memelihara bahasa kebangsaan. Seterusnya panel kedua, Encik Firdaus bin Muhammad Zulkarnain yang akan mengupas juga tetapi mengenai cabaran penggunaan bahasa dalam komunikasi era digital. Dan panel kita yang terakhir, panel yang ketiga, Encik Edi Rifki Winadi Rosti yang akan berkongsi pandangan beliau tentang komunikasi digital sebagai pemangkin perpaduan masyarakat madani pada hari ini. Baiklah, kita akan mulakan sesi forum kita pada hari ini dengan hujah-hujah daripada panel yang pertama yang akan mengukakan pandangan beliau tentang peranan era digital. Saya serahkan ya. Baiklah, terima kasih daripada Tuan Moderator. Sebelum itu saya ingin mengucapkan salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan juga kebisanangan kepada hadirin dan juga hadirat. Baiklah, pada pendapat saya dalam era digital ini kita sebenarnya mempunyai peluang besar untuk memartabatkan bahasa Melayu kerana dengan wujudnya platform-platform yang besar dan juga terkenal di seantero dunia seperti Facebook, Instagram, TikTok dan juga YouTube yang saya percaya para hadirin dan juga para saudara-saudari telah memahami dan menggunakannya. Platform-platform tersebut boleh menjadi wadah kepada penyebaran ilmu dan juga seni dalam bahasa kebangsaan negara kita. Pada pendapat saya, salah satu contoh yang terbaik ialah usaha daripada Dewan Bahasa dan Pustaka yang aktif di media sosial untuk menyebarkan kempen bahasa. Begitu juga dengan guru-guru muda yang kreatif menghasilkan video pembelajaran dalam bahasa Melayu yang menjadikan bahasa ini segar dan dekat dalam generasi muda, yang menyebabkan generasi muda juga memahami dan juga menggunakan bahasa Melayu. Namun kita tidak boleh menafikan ancaman bahasa rojak yang semakin meluas. Jika ini dibiarkan, identiti bahasa kita akan terhakis. Oleh itu, pengguna media sosial perlu menjadi contoh teladan dengan menulis, bertutur, berkarya dan juga menggunakan bahasa yang betul serta santun. Itu sahaja daripada saya. Beliau tadi baru saja menegakkan isi tentang platform media sosial ini sepatutnya menjadi medium kepada meningkatkan bahasa kebangsaan kita. Jadi oleh itu saya akan soal beliau terlebih dahulu tentang bagaimana cara kita ini sebagai masyarakat sekarang untuk menyimbangkan penggunaan bahasa Melayu dengan bahasa asing di media sosial. Mohon pencerahan. Baiklah, terima kasih atas soalan yang amat menarik. Pada pendapat saya, bahasa asing memang penting untuk persaingan global. Tetapi kita janganlah sampai menenggelamkan bahasa kebangsaan negara kita. Kita boleh menggunakan bahasa Inggeris untuk istilah teknikal, tetapi kita perlu utamakan juga bahasa Melayu untuk penyampaian utama. Dengan cara itu, saya yakin bahawa kita mampu menguasai kedua-duanya tanpa mengorbankan identiti bahasa kita. Sungguh bernas sekali idea yang dikemukakan oleh panel kita yang pertama. Dia telah menekankan bahawa bahasa Inggeris ini menjadi pelengkap kepada bahasa Melayu dan juga bukan musuh ya. Oleh itu kita perlu
seperti dasar pendidikan kebangsaan yang menekankan bahawa kita perlu memertabatkan bahasa Melayu dan juga di samping itu kita perlu memperkukuhkan bahasa Inggeris. Baik, terima kasih saya ucapkan. Seterusnya kita akan dengarkan kepada panel kita yang kedua, iaitu Encik Firdaus yang akan membincangkan cabaran bahasa di era digital pada masa kini. Saya serahkan. Okey, baik, terima kasih kepada Tuan Moderator. Sebelum itu saya ucapkan salam sejahtera kepada hadirin-hadirin sekalian kerana telah sudi untuk datang untuk menonton forum yang akan kami bincangkan pada malam ini. Okey, sebelum itu saya ingin mengumumkakan pendapat saya yang saya sangat setuju dengan pandangan panel pertama kita. Kerana walaupun era digital ini membawa peluang, tetapi sebenarnya cabaran yang dibawanya juga sebenarnya adalah besar. Saya boleh bagi beberapa isi. Yang pertama, pengaruh bahasa rojak yang berlebihan dalam bisnes WhatsApp, komen media sosial dan juga caption TikTok yang menggunakan bahasa rojak. Hal ini sebenarnya boleh merendahkan martabat bahasa Melayu jika masyarakat kita pada era digital ini tidak dapat mengawal dengan baik. Seterusnya yang kedua, ada juga cabaran penyebaran maklumat yang tidak sahih. Ramai pengguna pada era digital ini menulis secara terburu-buru tanpa menyemak ejaan ataupun tata bahasa sehingga kualiti bahasa menurun. Hal ini kita boleh lihat pada era digital ini melalui platform-platform seperti WhatsApp, Facebook dan juga TikTok. Selain itu, penggunaan emoji dan singkatan seperti YG yang dimaksudkan dengan yang ataupun UTK yang dimaksudkan untuk boleh menyebabkan generasi muda semakin malas untuk menulis dalam bahasa penuh. Ini menimbulkan jurang antara bahasa standard dengan bahasa digital yang ringkas. Saya percaya bahawa hujah yang dikemukakan oleh panel yang kedua sungguh berkelas sekali kerana dia telah mengutip satu media sosial iaitu TikTok ataupun WhatsApp yang kita gunakan sehingga sekarang, iaitu bahasa singkatan ini merosakkan bahasa kebangsaan kita. Jadi sudah banyak cabaran yang telah timbul. Oleh itu, kita sebagai masyarakat ini perlu mengatasinya dengan secara baik agar bahasa kebangsaan kita tidak mudah dilupakan dan dipikirkan. Seterusnya saya akan tanya kepada saudara Firdaus, pendidikan bahasa ini mesti diterapkan secara berterusan, bukan hanya di sekolah tetapi juga di rumah dan masyarakat khususnya. Jadi apakah salah satu langkah untuk memperkukuhkan bahasa kebangsaan ini? Boleh berikan sedikit? Terima kasih kepada Tuan Moderator. Salah satu langkah yang saya amat setuju adalah dengan menerapkan bahasa Melayu yang bagus di dalam rumah. Sebenarnya ibu bapa sudah menjadi pendorong ataupun sebenarnya menjadi faktor utama dalam memartabatkan bahasa Melayu. Oh, saya yakin dan percaya bahawa Encik Firdaus pun betul-betul pernah melalui tentang bahasa singkatan ni. Mungkin pernah pernah adaptasi daripada ini. Jadi mungkin kita sebagai gerakan Malaysia ni perlu mengubahlah daripada benda yang buruk menjadi lebih baik. Okey, seterusnya kita akan teruskan kepada panel kita yang ketiga yang akan membahaskan peranan media sosial ini dalam mengukuhkan perpaduan kaum di masyarakat Malaysia pada hari ini dengan melalui gugusan madani yang akan dikemukakan oleh PMX kita pada hari ini. Saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada hadirin hadirat dan juga rakan-rakan panel sekalian. Terlebih dahulu terima kasih kepada tuan moderator kita pada hari ini yang sangat segak dan bergaya. Jadi tujuan saya berada di sini adalah untuk membincangkan tentang peranan komunikasi digital yang dapat meningkatkan perpaduan di negara kita, di mana seperti yang kita tahu di semua globalisasi sekarang, teknologi AI ataupun teknologi moden pada zaman sekarang tidak asing lagi untuk membantu manusia untuk menjalankan kehidupan seharian mereka. Jadi samalah juga dengan di negara kita sendiri, iaitu teknologi moden yang merupakan media massa yang dapat memberikan yang berpotensi untuk
menyatukan masyarakat berbilang kaum di negara kita. Melalui perkongsian di media sosial, kita boleh mengenali budaya, makanan, pakaian dan juga adat resam yang terdapat di Malaysia. Kerana seperti yang kita tahu, di Malaysia mempunyai pelbagai kaum dan juga etnik, terutamanya di Sabah dan juga Sarawak. Sebagai contoh, video YouTube yang memperkenalkan makanan tradisional sesebuah kaum yang mendapat sambutan yang baik daripada semua bangsa. Dengan ini, ia dapat membina rasa daripada semua bangsa yang memberikan mereka saling berhormat dan menghormati dan rasa ingin tahu yang lebih mendalam tentang sesebuah etnik tersebut. Selain itu juga, komunikasi digital juga membolehkan masyarakat berbilang kaum secara terbuka tentang isu-isu perpaduan, di mana kita mesti berhati-hati untuk menceritakan ataupun untuk memberi komen tentang sesebuah video yang dikemukakan di media massa tentang sesebuah etnik, supaya kita tidak menimbulkan perasaan yang buruk ataupun menimbulkan masalah yang boleh berlaku di negara kita. Jadi saya rasa setakat itu saja daripada saya. Sungguh menarik sekali idea yang dikemukakan oleh penanya ketiga. Saya akan tanya soalan sedikit, iaitu bagaimana kita boleh memastikan media digital ini digunakan untuk menyatukan dan bukan untuk memecah belahkan di negara kita ini. Bagi saya ringkas sajalah, di mana kita perlu mengukuhkan kesantunan bahasa. Kerana jika setiap pengguna mengamalkan nilai empati, menjaga air muka orang lain dan bersikap terbuka, maka media massa boleh menjadikan ruang antara perpaduan di kalangan masyarakat masing-masing. Selain itu juga, peranan guru, ibu bapa dan juga pemimpin yang dapat membantukan generasi muda untuk terus memperkukuhkan perpaduan di negara kita. Seperti contoh, Menteri Komunikasi dan Digital yang perlu untuk mengiklankan tentang poster di media massa untuk memperkukuhkan lagi tentang perpaduan di negara kita. Saya akan tanya kepada penanya kedua, adakah anda setuju bahawa media sosial ini boleh menjadi jambatan kepada perpaduan negara kita pada masa kini? Terima kasih kepada Tuan Moderator. Pada pendapat saya amat setuju dengan syarat penggunaannya mestilah dengan bijak dan juga berhemah. Sebab jika salah guna, ianya semestinya boleh menyebabkan imbak yang sebaliknya. Saya faham apa yang dimaksudkan oleh penanya kedua, bahawa kita sudah sampai ke ujungnya, tetapi saya akan dapat rumuskan sedikit demi sedikit tentang era komunikasi digital ini kesinambungan kepada perpaduan kaum di negara kita. Terima kasih juga untuk saya ucapkan kepada tiga-tiga pihak kita yang sudi hadir, sudi bersama kita pada malam ini untuk mengemukakan hujah-hujah yang bernas pada malam ini. Daripada hari ini, kita dapat tafsirkan, kita dapat simpulkan, kita dapat rumuskan tiga perkara utama, iaitu komunikasi digital berpotensi besar memelihara bahasa kebangsaan jika digunakan dengan betullah. Yang kedua, cabaran ini tetap wujud seperti yang dikatakan oleh Muhammad Firdaus sebentar tadi, iaitu seperti penggunaan bahasa rojak, emoji dan maklumat palsu yang perlu ditangani dengan kesedaran dan pendidikan yang penuh oleh setiap lapisan masyarakat. Dan yang ketiga, iaitu komunikasi digital ini boleh menjadi pemakin perpaduan madani. Tetapi jika setiap individu ini menjaga kesantunan bahasa, empati dan sikap terbuka dalam berbahasa dalam khalayak ramai. Akhir kata daripada saya selaku moderator anda pada hari ini, kita semua ini bertanggungjawab menggunakan ruang digital dengan sebaik-baik yang mungkin. Bukan sekadar untuk hiburan semata-mata, tetapi juga ia adalah alat medium untuk membina masyarakat yang berilmu, berbahasa, bersantun dan juga bersatu padu dalam pelbagai kaum. Seperti yang dikatakan saudara Edi Rifki tadi, negara Malaysia ini kaya dengan pelbagai kaum. Sekian forum kita pada hari ini. Saya selaku moderator mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua panel dan hadirin dan hadirat sekalian yang sudi melihat, menonton sesi forum kami pada malam ini. Saya akhiri kata saya dengan sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Puan Diana. Jadi kami daripada Option Sejarah. Nama saya adalah Arif Kibir Rosdi. Nama saya Muhammad Firdaus bin Zulkarnain.
Nama saya Darren Dillon Denny. Dan nama saya Ahmad Syazani Rini Binasani. Kami keempat-empat pada hari ini telah menyelesaikan pentaksiran berterusan iaitu forum dari persembahan dengan bertajukan era komunikasi digital ini menjadi satu pemangkit kepada perpaduan dalam negara kita. Itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih.